Kalau untuk pengetahuan korang, yang kes Kamal ni, aku boleh bercerita tentang macam mana berlaku. Sebab aku dah dapat info-info sikit daripada kawan-kawan kita dekat sana kan. And then dalam masa yang sama kita tanya sedikit wartawan, pihak penganjur sikit-sikit kan, penganjur punya ejen lah kan, bukan penganjur kan, ejen dia kan. And then dalam masa yang sama kita dapat kutip sikit daripada feedback daripada penguatkuasa, daripada tuan yang punya badan sendiri mengenai isu yang dia kena pukul di Singapore, Expo Singapore. So dalam soal ni kita bukan main sentimen negara tau. Ini bukan main sentimen negara. Korang kena faham dalam isu ni kita lebih profesional lah. Kita berbincang mengenai isu pokok. Maknanya isu pokok ni Kamal kena pukul. Maknanya Kamal kena pukul di Singapura. Okey. Bila Kamal ni artis Malaysia dan bila dia buat, contohlah buat kerja, tak kira lah dia buat persembahan ke, jual barang ke atau apa saja yang melibatkan di sana, dia bekerja. Bila dia bekerja tu, sentimen antara Singapura ni, maknanya Singapura ni dengan Malaysia ni selalu dia macam adik-beradik. Dan mesti kalau jadi isu kedua-dua negara ni, mesti isu dia mesti nak gaduh. Aku pun tak faham. Sebenarnya benda tu tak ada isu pun. Sebenarnya tak ada isu gaduhan antara Singapura ataupun Singapura dengan Malaysia. Tak ada langsung. Tak ada. Isu pokok dia bila kita nak cerita Kamal Adli kena pukul. Jadi kita fokus pada topik isu Kamal Adli kena pukul tu. Faham tak? Dan daripada situlah, daripada ada few cerita, pelbagai story lah yang kita dengar. And then apa yang kita sedia maklum as a persatuan seniman, kita kena menyuarakan satu perkara supaya benda ni tidak akan berlaku lagi kan. Kalau contohlah, kalau benda ni berlaku dekat Singapura, dia tak boleh salahkan antara negara tu. Negara tak salah tu. Dia sebenarnya apa yang kita nampak, dia berpunca daripada soal keselamatan. Kau faham tak? Soal keselamatan. Aku tak boleh, kita sebenarnya, aku kena bagi kredit bila aku dah dengar banyak cerita, ambil point of view orang ni, pengat berkuasa, orang tua punya badan si yang bercerita dalam media sosial, especially di IG dan sebagainya. Kita ambil point sikit-sikit. Dalam soal ni, kita kena bagi kredit kepada mereka-mereka yang ada di situ. Maknanya yang membantu Kamal bila mana Kamal dipukul dengan cotak. Apa yang saya dapat maklum, Kamal dipukul dengan cotah. Cotah tu adalah cotah besi. Bukan kayu cotah besi. Lepas tu adalah peralatan yang tajam. Ada yang spekulate dia ada bawa pisau, dia ada yang ni. Dia lama-lama orang kata itu adalah kerambit. Sebab dia kecil, mudah nak bawa ke event-event tertentu lah kan, sebab dia kecil kan. Jadi dalam pandangan aku lah kan, aku punya pandangan, kita kena bagi kredit orang yang berada dekat situ, Singaporean yang ada dekat situ yang membantu Kamal ketika itu. Kan, sebab bagi aku kalau tak ada orang-orang macam ni, si suspek ni, maknanya orang yang pukul Kamal ni pun tak dapat kita dapat tangkap kalau tak dibantu oleh orang-orang yang di sana, rakyat Singapura yang berada di sana. Jadi kenapa kita nak mermainkan isu antara Singapura dengan Malaysia? Oh, Malaysia yang nak tunjuk hebat, Singapura nak tunjuk hebat. No. Ni sekarang ni bukan soal pasal siapa yang hebat. Ini kita cerita isu pokok di antara kes isu di mana Kamal kena pukul. Itu persoalan dia. Bukannya masalah dia, oh Singaporean punya Singapore punya security bagus, ada kamera bagus. Bagi aku tak ada masalah. Singapore punya polis memang cekap. Bagi aku memang cekap. Sekejap je dapat tangkap orang tu, sekejap je terus buat tuduhan dan sebagainya. Sepatutnya benda ni lah perlu dicontohi oleh penguatkuasa di Malaysia ni, supaya jangan tunggu lama. Kalau benda tu dah nampak bersalah je, terus tangkap, terus hukuman. Kalau tengok hukuman dia, kalau isu ataupun kes dia tu besar atau berat, bagi hukuman yang paling berat. Setahu, tak silap aku lah, aku dah baca ada yang kata kalau dia kena dakwa ni dengan polis Singapura ni, yang suspek ni dan tukang yang pukul ni, berkemungkinan dia boleh kena 15 tahun ataupun yang tadi ada view aku baca 24 tahun dan ada 6 sebatan. Bagi aku bagus kan, bagi pengejaran kat dia. Dan apa yang aku dapat tahulah, yang pukul ni dia ada tattoo yang
yang apa ni orang kata dia ada tattoo yang mewakili kepada satu grup ni di Singapura lah, grup gangster di sana. Dan banyak lagi spekulasi yang berlaku. Macam contoh, ada orang kata dia ada orang Johor yang mengupah apa ni yang suspek ni untuk pukul Kamal, kan, ataupun suspek tu lah sebenarnya adalah orang tu. Nampak tak? So dia punya story dia masih lagi dalam siasatan. Nanti kita lama-lama nanti kita akan tahu kedudukan sebenar. Sebab apa yang saya tahu, masa tu Kamal dan Ukasha serta family dia datang ke expo Singapore untuk biasalah jual produk dengan meet and greet. Tapi bila masa meet and greet tu, ada satu mamat ni tak mana datang sebenarnya nak cari Kamal. Dia tanya kepada adik Ukasha ke adik Ukasha, dia kata mana Kamal ni. Jadi bila dah tunjuk Kamal dekat situ, dia datang sana, tak tahu apa yang terjadi. Benda cota tu dia pukulnya Kamal kat bahagian belakang. Dan apa yang saya dapat tahu, kalau Kamal kena kat bahagian belakang, kat bawah sikit, dia boleh melibatkan nyawa Kamal tu sendiri. Nasib baik benda tu dia tak kena point yang boleh melibatkan kematian. Dan alhamdulillah, so far apa yang aku dapat tahu, Kamal dalam keadaan yang okey. Sebab sebelum yang masa dia kena tu, dia dihantar ke hospital dan ditidurkan. Betul. Itu yang saya dengar daripada pihak yang bercerita yang dia ada di sana lah. So bagi aku, benda yang berlaku pada Kamal ni, dia menjadi satu iktibar lah kepada hati-hati Malaysia. Tak kira lah mana kau nak pergi, kau nak pergi luar negara, kat mana saja negara yang kau nak pergi, pastikan organizer tu ataupun pihak penganjur tingkatkan keselamatan tu. Maknanya keselamatan tu adalah keutamaan. Kan? Keselamatan tu adalah keutamaan. Sebab bagi aku, kalau dalam hal ni, kita tak tahu lah benda ni. Bagi aku, benda ni, expo ni, tak silap aku pernah pergi dulu. So far tak ada masalah sampai tahap macam ni. Mungkin bagi aku, orang yang pukul, maknanya suspek yang pukul Kamal ni, dia mungkin dia peminat psikopat kepada Ukasha ni. Tak silap aku, dia bila Kamal dengan Ukasha kahwin tahun 2021, saya aku, dia dah mula start ugut dah. Ni yang kan, start ugut. And then dalam masa sama, kita tak expect bila dia ugut, dia buat. Ni yang paling bahaya lah. Sebab bagi saya, bagi aku punya ni kan, sebab aku ni pun aku belajar tentang tentang dadah ni. Sebab aku dulu one of the agensi anti dadah kebangsaan Malaysia ni. So banyak bengkel dan banyak ilmu yang aku dapat. Dan kita boleh detect kalau orang-orang yang berani kan, macam contoh suspek ni boleh pukul Kamal di public ni. Kau imagine dia terlalu berani. Memang gangster kan, memang aku tahu kan kau gangster kan. Tapi masalahnya, gangster kau ni, bila kau boleh buat dalam public ni, maknanya kau boleh ni berkemungkinan engkau mungkin dipengaruhi oleh dadah. Mungkin boleh dipengaruhi dadah jenis apa, macam file Ais ni, ini memang banyak berhalusinasi, kau akan lebih berani dan sebagainya. Jadi benda-benda ni lah yang sebenarnya, kalau kau nak tengok dihisap dadah ke tak, kau boleh tengok salah satu simptom halusinasi, bercakap bersendirian. Ni salah satu contoh. Mata kelik-kelik kan, simptom saraf dia. Kadang-kadang kacik gigi. Kan, ini simptom dia. Kau boleh tengok simptom orang yang terlibat dengan dadah yang lebih kepada estetik ni, terutama sekali file dengan ais ni. Jadi benda-benda ni, aku dapat rasa yang suspek ni, bila pukul Kamal ni, dia dipengaruhi oleh dadah. Ni pandangan aku. Sebab bila aku dengar daripada pelbagai jawapan daripada pihak ejen penganjur kan, daripada owner tu sendiri, daripada penguasa dan macam-macam ni. So aku boleh nampak yang dia punya jawapan tu dia tak konsisten.
Kan, jawapan suspek tu dia tak konsisten. Yang pukul Kamal ni tak konsisten. Sekejap dia kata ada orang ada orang upah dia untuk pukul. Lepas tu ada pula dia cakap ada few ayat-ayat bercanggah lah yang bagi aku dia tak konsisten dengan jawapan dia tu. Jadi bila dia tak konsisten ni, aku rasa dia ni bila kata masalah psiko atau masalah otak ni, selalunya dia berpunca daripada dadah. Ni bagi akulah. Arak tu pun mungkin. Betul alkohol. Aku nampak tu. Aku pun betul. Alkohol tu pun mungkin. Mungkin berlaku alkohol ataupun dadah lah. Kan. So dia akan buatkan kau lebih berani. Kau gila kau. Takkan pukul orang depan public. Man, depan public memang kau berani betul lah. Memang kau berani betul lawan kan. Pukul orang, pukul Kamal Adli depan public, depan orang tengah meet and greet tu. Kau boleh pukul depan tu. Memang gangster tu satu lah yang aku nampak. Kedua, kau berani. Berani ni macam mana kau dapat keberanian ni? Mungkin dadah atau mungkin alkohol tu mungkin. Kan? Tapi bagi aku, bila orang bercerita tentang keselamatan, patutnya kena, kalau melibatkan meet and greet ni, kalau boleh kau tambahkan lagi keselamatan tu. Betul tak? Ini yang aku dengar yang orang-orang yang di sana kan, kawan-kawan artis dekat Malaysia, peminat-peminat dan juga orang-orang yang Singapura yang ada dekat situ yang membantu Kamal. So aku nak ucapkan terima kasih kepada korang kerana dalam soal ni bukan soal negara kau. Dia bukan soal negara, bukan kita nak salahkan Singapura nak salahkan Malaysia. No. Tadi kalau kau tengok Ukasha dia ada buat live sekejap dekat Instagram, 37,000 orang tengok. 37,000 orang tengok view dia punya Instagram tu. Dan dia sendiri kata masa dekat Instagram tu, dia kata ini bukan soal Singapura Malaysia tak ada kena mengena. Ini soal antara Kamal ni kena pukul ni. Ni kita nak cerita pasal macam mana keadaan dia kan, macam mana keadaan dia, baik ke tak, macam mana apa yang perlu kita dapat bantu dan sebagainya. Dan saya amat berterima kasih lah. Macam aku cakap aku amat berterima kasih kerana rakyat Singapura yang ada kat sana sangat prihatin dan membantu untuk menangkap suspek tu. Itu yang saya respect. Dan mana rakyat Malaysia ada kat sana, hati-hati Malaysia kat sana pun banyak juga membantu. Aku ada baca juga ada few artis punya ni yang dia kata berlaku dekat bus dia dan sebagainya. Jadi bila sedikit sebanyak aku tahulah info-info dan sebagainya, jadi kita boleh olah ikut apa pandangan kita lah kan. Sebab bagi aku ni, dia bukan gaduh antara Malaysia dengan Singapura. Kau tak payah cerita lah Malaysia dengan Singapura ni, dia dah macam abang dan adik dah. Ini memang macam kucing lah kan, macam kucing dengan kucing gaduh kan. Tu kita tak perlu ambil pot dah. Sebab asal sikit je kan kau cerita pasal negara, asal sikit kan kau, dia ni tak suka negara ni, tak suka negara tu. Sebab aku baca komen pun, aku tak sebut pun negara korang kan. Aku tak sebut pun mana-mana, aku cakap umum kan. Sebab selain daripada isu Kamal kena pukul, dia ada isu juga Ben Rajah daripada Indonesia tu datang ke Malaysia kena ugut bunuh. Benda yang sama, cuma berbeza. Indonesia datang Malaysia ugut kan, dia kata dia dapat ugutan bunuh dan sebagainya, tapi tindakan tu tak berlaku. Berbanding bila artis Malaysia dekat Singapura kena ugut, benda tindakan tu berlaku. Bila berlaku ni, inilah menjadi satu kes tadi kepada yang lain, dan akan berlakunya penambahbaikan untuk keselamatan sebagai contoh. Dan juga pihak-pihak yang lebih prihatin, maknanya akan lebih banyak lagi rakyat-rakyat Singapura yang akan lebih prihatin sekiranya berlaku perkara yang sama. Perkara yang sama juga kalau benda tu berlaku kat Malaysia kan. Bila berlaku kat Malaysia, kalau benda yang Kamal tu kena, dia berbalik kat Malaysia, aku rasa rakyat Malaysia pun akan bantu hati-hati Singapura tu. Betul tak? Benda yang sama. Ini kita cerita pasal berperi kemanusiaan. Kita punya emosi manusia ni, ada rasa marah, sedih, geram, tolong, nak bantu dan sebagainya. Bukannya kita cerita pasal negara. Tak ada kena-mengena pun. Yang korang ni tak habis-habis nak cerita kehebatan dia ni, negara ni ada hebat, yang negara ni tak hebat, negara ni tu tak kena. Itu bukan kita nak tuduh orang dia ni salah. No, sekarang kita cerita pasal soalan, dia punya persoalan pokoknya
Kamal kena pukul. So statement Kamal kena pukul ni, kita study pasal Kamal kena pukul ni supaya takkan berlaku di masa-masa akan datang. Kau faham tak? Kan? Bila aku baca komen-komen korang, ya memang aku tahulah. Memang kalau kau tengok komen aku tadi yang VTT, video TikTok aku tu, ada yang teka betul lah dan sebagainya. Sebenarnya, yang bila kau tengok aku buat video tu, aku komen tentang Kamal ni, memang aku punya video tu bergerak-gerak. Sebenarnya, aku video bergerak, kau tahu sebab apa? Aku cari lighting. Bila aku tengah sini, aku tengok, macam gelap je. Pasal tu aku corner belah sini. Tak terang pula. So aku corner belah sini. Sebab itulah banyak yang aku tengok korang komen, korang pening, korang ni betul, aku faham. Tapi aku nak cari lighting yang cantik, korang faham tak? Supaya korang boleh nampak muka aku yang comel ni, korang faham tak? Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Jadi korang jangan keluar isu-isu tentang kenegaraan ni, dia tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena langsung daripada apa yang aku cakap tadi. Apa yang korang rasa tentang isu Kamal kena pukul ni, tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena pun tentang negara, kau faham tak? Kau faham tak? Ni hak kemanusiaan. Yes, hak kemanusiaan. Contohlah, kalau kau tengah tiba-tiba ada sebelah ni ada orang tua, dia nak melintas jalan, secara automatik kau akan pimpin orang tua tu pergi melintas jalan. Contoh. Ataupun tidak jatuh, mesti kau akan macam tiba-tiba kau akan bantu. Dia automatik, spontan. So, reflect kita as a kemanusiaan, tolong-menolong. Kau faham tak? Macam mana aku respect orang-orang Singapura yang berada dan juga hati-hati dan rakyat Malaysia yang berada di sekitar tu yang membantu tangkap suspek. Itu yang aku cukup respect sebab dia berlaku. Maknanya bila berlaku secara spontan ni, maknanya kita tahu reflection sebagai manusia ni untuk bantu sesama manusia adalah tinggi. Kan? Ini bila kena pukul kau biarkan. Orang kena ragu kau diam. Dan kau takut. Bila kau buat macam apa yang berlaku dengan Kamal ni, bila Kamal ni kena hentak kan, lepas tu dalam masa yang sama yang lain membantu. Kalau seorang je mungkin rakyat Singapura atau Malaysia kat situ membantu, dia takkan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kau ramai-ramai pukul suspek tu, tumbang suspek tu, so aku boleh respect dan aku tahu nilai civic korang tu tinggi untuk membantu manusia dengan manusia yang lain. Bila manusia yang lain dalam kesusahan. Kau faham tak? Benda ni berlaku, apa yang Ukasha cakap, dia berlaku secara cepat. Secepat benda tu. Bila berlaku secara cepat, so benda kita tak expect. Bro, dia kena. Kamal ni baik dengan aku, kau tahu tak? Kamal ni baik dengan aku. Kamal Adli ni, aku kenal dia daripada hero remaja lagi tau. Tak silap aku, bukan aku bagi. Azwin yang bagilah hero remaja lepas aku Azwin bawa Kamal. Masa tu buat dekat Matic tu, aku tahulah. Jadi bila dia kena benda tu, takkan aku sebagai Presiden Sdn aku tak komen. Mestilah aku kena komen. Aku mesti kena tengok dia dalam keadaan yang sihat, keadaan yang baik. Dalam keadaan, yelah, itu yang aku cakap. Dekat Malaysia ni, kita dah kena pihak kementerian lah, especially Kementerian Luar Negara kan, negeri, pihak Kementerian Komunikasi Digital. Aku dah tengok komen Menteri ada komen, Menteri KKD lah, Kementerian Komunikasi Digital, dia ada komen. Dia kata dia kena tunggu, nanti dia akan buat satu statement yang lebih jelas lah, yang lebih konsisten lah. So dia kena dapatkan dulu laporan tu. So bagi aku, itu tindakan yang profesional. Sebab dia sebagai seorang menteri, dia mesti kena dulu siasatan apa benda yang dapat, baru dia boleh announce as a menteri, baru nampak profesional. Sebab dia tak boleh nak terus cakap macam tu. Tapi kalau aku boleh buat sebab aku NGO. And then aku mesti kena bagi satu cadangan ataupun desakan tertentu supaya satu SOP ataupun prosedur yang perlu dibuat. Kalau macam contoh, aku dah bagi cadangan dekat satu akhbar. Aku kata cadangan sekarang, yang mana artis yang nak pergi bekerja di luar negara. Sebagai contoh, tak kira lah daripada bekerja dari bentuk persembahan ke, penggambaran ke, kau buat program ke, apa benda dan sebagainya, macam Kamal berlaku ni. Kalau boleh maklumkan kepada Persatuan Seniman. InsyaAllah Persatuan Seniman akan buat satu form yang untuk standard ke mana-mana artis nak pergi ke luar negara. Kalau dia boleh maklumkan, pakai email, dia tak perlu datang pejabat. Sekarang kita dah digital lah. So dia boleh maklumkan kita apabila berlaku masalah diorang di luar negara, masalah artis di luar negara, sedikit sebanyak kita tahu information tu dan kita boleh bantu. Maknanya maklumkan kepada kedutaan atau konsulat Malaysia atau mana saja yang boleh membantu rakyat kita di luar negara, especially artis tu. Itulah tugas persatuan salah satunya. Macam contoh hal Denji.
Dan kita yang berusaha pergi membantu, maknanya berbincang dengan pihak konsulat Malaysia masa tu, and then masa bila kematian dia, kita yang membantu untuk mempermudahkan. Jadi inilah tugas persatuan. Sebab tu kita cuba, daripada kes yang berlaku pada Kamal ni, kita cuba penambahbaikan SOP kepada hati-hati yang bekerja di luar negara atas sebab-sebab kerja, kita boleh bantu. Kan? Ini yang sebenarnya SOP mula kita cipta apabila satu masalah tu berlaku. Kan? Sama juga di pihak kementerian. Pihak kementerian pun kena ambil maklum dan juga mungkin boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh meredakan keadaan ataupun menyejukkan hati keluarga yang ada di Malaysia ni. Jadi benda ni lah sebenarnya peranan persatuan untuk membantu artis-artis kita yang bekerja di luar negara. Faham tak? Kalau artis Singapura bekerja kat Malaysia, Seniman ada ambil kisah tak? Brother, dia macam ni lah. Orang yang masuk, tak kira lah artis daripada mana pun, negara mana pun kau, dan kau masuk Malaysia, memang kau kena daftar dengan kita sebagai ahli bersekutu tau. Kau kena berdaftar sebagai ahli seniman, sebagai ahli bersekutu. Jadi kalau kau ada masalah dekat sini pun, kalau kau ahli kita pun, kita tetap akan protect. Cuma hak kau tak boleh sama dengan hak warga negara. Faham tak? Dia memang tetap. Memang kau cuba kau pergi tanya berapa ramai artis yang dekat luar negara, tak kira lah Indonesia, Singapura, Brunei, ada yang daripada Thailand datang ke Malaysia. Pernahkah aku buat hal benda tu dengan dia? Tak ada. Kalau dia ikut prosedur, kalau dia ikut undang-undang, kita tak ada masalah. Sama juga bila berlaku Kamal di negara Singapura, dia kena ikut undang-undang Singapura. Kau faham tak? Sama juga dengan hal Benji. Benji, dia kena tangkap di Indonesia. Jadi dia kena ikut undang-undang Indonesia. Bukannya kena ikut undang-undang Malaysia. Tak ada. Dan dia ikutlah kepada negara tu punya undang-undang. Sebab tu bagi aku respect dengan rakyat Singapura yang berada di situ, yang membantu sesama manusia, dan dia ada sivil yang tinggi untuk membantu sesama kita. Tak kira lah kau warna kulit lain ke, tak kulit lain ke, kau negara mana ke, dengan semangat kau membantu tu yang aku respect. Itu pertama. Yang kedua, tindakan polis tu cepat. Dan bila cepat dah dapat hukuman dan sebagainya, so tak ada soal isu pun pasal negara ni. Kita isu pasal polisi negara kau tu bertindak macam mana, tindakan yang berlaku bila orang kena pukul. Tak kira lah kau rakyat Singapura ke, kau rakyat Malaysia ke, Zimbabwe ke, Madagaskar ke, kan. Tak kisahlah, kan. Yang penting tindakan kau tu buat macam mana nak solve problem yang kalau ada orang kena pukul. Tu yang kita nak tengok. Kau faham tak? Duit SGD lagi kuat. Dia tak fikirlah pasal duit SGD lagi kuat ke, tak fikir lagi kuat ke. Kita sekarang ni berbincang bukan pasal ekonomi, kan. Kita sekarang berbincang pasal hukum alam dan persekitaran kita ni mengenai kemanusiaan kita untuk tolong sama kita. Kau faham tak? Tak kira lah kau warna kulit mana pun, kan. Kau negro ke, kau Jawa ke, kau orang asli ke, selagi kau manusia, kau kena tolong sama manusia. Itu saja. Bukan pasal bila jadi isu Kamal ni tiba-tiba Singapura lagi baik, Malaysia lagi baik, ini hal ni apa. No, tak ada kena mengena pasal negara pun. Tak ada kena mengena pun pasal negara. Sekarang isu dia, kita isu pasal Kamal kena pukul, apa tindakan. Itu je, kan. Kau faham tak? Kan? Yang korang nak gaduh-gaduh buat apa? Kalau kau kata polis kau hebat, baguslah. Sebab kalau aku datang negara kau, aku rasa selamat. Sebab polis kau cepat. Kan? Lepas tu ada yang cerita, ada CCTV ni. Ya, aku tahu. Kau memang ada CCTV ke, ada ni. Bagus, kan? Tindakan kau tu cepat. Itu yang kita nak tahu. Tindakan tu kena cepat. Dan apa kes? Tahu-tahu Kamal kena pukul. Itulah, aku dapat rasakan benda ni mungkin disebabkan suspek ni peminat tegar ke, psycho ke, kan, kepada pada Ukasha. So mungkin Ukasha ni, ini pandangan aku, ni pandangan aku. Ni aku disclaimer dulu siap-siap. Ini semua apa yang aku cakap ni semua adalah pandangan aku. Pandangan aku bila baca-baca dan aku bertanya-bertanya serba sedikit. Dan aku tengok yang Mamat yang dikatakan suspek lah, kan. Suspek ni bila dekat hospital pun dia siap boleh ugut juga. Setahu aku dia boleh ugut juga keluarga yang terlibat, kan.
So bagi aku benda ni kalau melibatkan keluarga ni kan, dia agak bahaya kan. So bagi aku sekarang kita tak ada fikir pasal ni, apa solution yang kita boleh dapat selesaikan masalah diorang ni. Sebab tadi Ukasha pun dia bercerita, dia dengan Kamal duduk di tempat yang dirahsiakan. Maknanya orang pun tak tahu kat mana dia. Sebab dia masih lagi dalam penyiasatan polis, untuk mungkin tak tahu untuk saksi ke untuk apa benda lah yang perlu dibuat lah, ikut prosedur Singapura tu. Sota sangat bahaya. Okey, Sota tu itu nama gangster kan. Sota tu nama gangster dekat Singapura kan. Sota kan. SG Chota, Omega. Salah kau. Siapa lagi? Kan? Ni tak silap aku, dia geng baru ni kan. Jahat, bahayalah kat Singapura tu. Takutnya Chota tu kapak India. Itulah Chota tu. Aku ni, kalau setahu aku, pemahaman aku, Chota tu adalah Chota yang Pak Gad tu, yang kayu tu. Sebab aku pun pernah kena pukul Chota kat belakang ni. Pakai Chota aku pernah kena pukul. Jadi bila aku pernah kena pukul, aku dapat rasa lah Chota tu rasa dia macam mana kan. Tapi bila Kamal boleh tertembus benda tu kan, so bila aku tanya wakil penganjur lah kan, agent lah kan, dia bukan penganjur wakil kan. So dalam masa yang sama dia kata benda tu besi boleh terpacak kat situ. Gila kau. Dia macam benda ni berlaku secepat dia, sekilas sap macam tu kan. Sebab apa, bila orang cedera kan, sebagai contoh, orang kena tembak ke, orang kena pukul ke, orang kena langgar accident ke, mula-mula kau memang takkan rasa yang kau ni kehilangan tangan. Contoh bila kau kena berdarah ni, kena tembak kan, dah tembus kau punya ni peluru pun kau tak rasa. Tapi bila kau dah dirawat, lepas tu baru kau akan rasa kesakitan tu. Dia lambat sikit kan. So benda ni yang berlaku dekat Kamal, tak silap aku. And then apa yang aku tahulah, yang Kamal ni dia sebenarnya takut hospital juga. Dia takut hospital, dia takut nak datang. Dia sebenarnya sama macam aku. Takut hospital kan, jumpa tengok seram kan. Aku lebih takut hospital daripada takut bini. Spontan, betul. Saya spontan. Sama je, bahaya weh, betul. Jadi benda ni bagi aku korang kat mana, dia bukan soal kau pergi mana negara pun. Kalau dia nak kena tu, kalau Tuhan kata kun fayakun, jadilah kau kan. Kau duduk mana negara pun, kalau dia nak kena, dia kena juga kan. So benda ni dah berlaku dekat negara Singapura. And then kebetulan pula rakyat yang artis pula adalah artis Malaysia. Jadi bila kena tu dah main sentimen negara. Dalam soal ni tak ada kena-mengena pun pasal negara. Kalau kau kena kat Australia, takkan kau nak salahkan orang Australia. Contohlah kan. So apa yang bagi pandangan aku, korang kenalah berhati-hati. Kau duduk kat negara mana ke, even kau kat negara sendiri pun belum tentu lagi kau selamat. Dan kalau dia nak kena, dia kena juga. Jadi korang yang sebenarnya dalam diri tu kena hati-hati. Kan? Bukannya kau salahkan orang. Dia ni salah, dia tak bawa bodyguard, dia tak ni. Mana kau expect kau nak bawa bodyguard, brother? Expo tu dah bertahun-tahun tak pernah jadi masalah ni pun. Ini kali pertama berlaku. Bila ini kali pertama berlaku, dia memberi satu impact kepada organizer untuk meningkatkan keselamatan di program ataupun penganjuran yang dia buat tu. Disebabkan perkara ni kan, dia baru cerita parah. Kalau hilang nyawa macam mana? Betul tak? So macam contoh Seniman ni, kita menyediakan khidmat kaunseling. Kita ada kaunselor yang boleh membantu untuk pengurusan emosi. Untuk pengurusan emosi bila mana kalau melibatkan trauma. Macam contoh Ukasha tu trauma kan. So Seniman ada perkhidmatan kaunseling daripada kaunselor kita yang boleh membantu untuk traumatize punya isu ni. So sama juga dengan kes Fasha Sanda. Kan. So benda-benda yang berlaku, adik Raika dan ramai lagi lah. So benda-benda ni, inilah sebenarnya yang peranan persatuan untuk membantu ahli-ahli kita supaya dia boleh menyelesaikan isu-isu yang berbangkit dan dia boleh bekerja seperti biasa dalam industri. Faham tak? Kan? Malang tak berbau. Betul, malang tak berbau.
Kalau malang tu kau boleh bau, memang kau dah cepat elak lah. Ini kau mana nak tahu tiba-tiba. Sebab aku pernah ada jadi sejarah bau-bau ni. Aku pergi Ipoh. Bila aku pergi Ipoh, aku pergi satu gua ni. Gua ni tempat adalah few gua dekat Ipoh tu. Satu aku tak boleh jangka. Satu dahan tu daripada gua tu, ada dahan kat atas tu boleh jatuh betul-betul depan bini aku. Betul-betul jatuh depan bini aku tu, yang sangat besar. Jadi bila jatuh, so macam aku tak expect benda tu akan jatuh depan bini aku. Aku pula kat belakang bini aku ke depan, pang, jatuh kat situ. Bunyi kuat semua padam, pang, kan. Kalaulah berlaku malang tak berbau, kan, aku rasa pokok dahan tu dah boleh kena hempuk kat bini aku. Kau faham tak? So Tuhan nak selamat masa tu. Kau faham tak? So sama juga dengan kes Kamal ni. Kalau kita tahu benda tu nak berlaku, dah lama dah kita dah cepat-cepat boleh mempertahankan diri kita dan sebagainya. Ini sekilas pandang sap jadi macam tu, kan. So benda ni boleh berlaku kepada orang lain. Boleh berlaku kepada orang lain. Dan dalam masa yang sama, bila berlaku dengan orang lain, apa saranan aku? Korang kena berhati-hati. Kau jaga diri. Kau jaga diri kau. Diri orang pun kau jaga. Kalau NGO ni memang diri orang lain boleh jaga, diri kau pun kau kena jaga. Ni kalau melibatkan keluarga, kan, lagi lah kita ada sikit ni lah. Korang ni kena beringat lah. Betul, kita kena beringat. Mana nak salahkan negara, sedangkan yang salah individu. Mungkin hati-hati. Ya, kita kena salahkan diri kita ni, apa yang kita pernah buat, kan. Tapi dalam soal aku ni, benda tu biar Kamas ni yang jawab. Kita tak tahu apa yang berlaku, kan. Mungkin ugutan berlaku tu kepada public figure tu biasa. Sebab aku ni berapa hamba aku dapat ugutan, kan. So mungkin benda tu dia sekilas pandang dia, mungkin dia anggap setakat ugutan je, tapi takkan berlaku. Tapi tiba-tiba benda berlaku, kan. Itu kita tak expect. Kau faham tak? Korang tolonglah tapping ni. Ada 3,000 lebih. Kalau kau tapping 30 ni, aku rasa dah, kau tap screen tu, aku rasa dah beratus ribu dah ni. Bagilah ramai sikit orang masuk dalam live aku untuk aku boleh bercerita. Dan aku nak pandangan korang tentang komen-komen tentang artikel pukul ni. Kau faham tak? Benda ni first time kena pukul ni. Ni share lah, tolonglah share. Bagilah share ni sampai 300 ke 500 ke, kan. Korang boleh share, kau boleh like ni. Sambil-sambil baru semangat aku nak borak. Aku belum cerita lagi aku nak makan depan korang ni, nampak? Burger Ramli. Burger dan hotdog Ramli. Sabarlah. Dan sebab aku dah lapar, kan. Nanti aku makan kat korang. Cukup je 200,000. Bawah ni cukup 1,000 share, aku baru makan korang. Tolong aku nak bagi peringatan dengan korang. Tolong jangan bergaduh antara Singapura dengan Malaysia ni. Tak ada kena-mengena pun. Kita isu pokok je. Isu pokok kita, Kamal dipukul, kan, dengan gangster apa? SG Chota. SG Chota. Patutlah dia pukul pakai Chota. Betul tak?